Selamat datang dan selamat kembali ke rancangan di Kong Fox Podcast. What's up, man? Part kedua kita masih bersama lagi dengan Master Kung Fu daripada JB. What's up, man? What's up, Joe audience? What up? Kau pernah jumpa TMJ tak? In person? In person tak pernah lah. Nampak lalu depan tu ada. Masa game dekat stadium kan. Lalu masuk kereta itu je lah nampak. Tapi saya ada dream tau. Saya ada dream one day memang saya target nak buat review dia punya rumah. Jual istana. Ada dream ada. Kan? Ada, InsyaAllah lah mesti capai. Boleh dapat Boleh lah, InsyaAllah lah. InsyaAllah, Saya yakin. Okay. Dia punya keyakinan dulu. Dia ada vision lah kita. Mesti ada. Betul TMJ kalau dengar ni TMJ panggil lah Master datang Betul lah. Master kita pun nak ikut. Betul lah. Kalau dalam segi Singapura ni memang kita dah faham lah pasal Wan Enzal dah banyak ceritakan kita. Pasal apa rumah-rumah punya isu ni semua. Okay. Jadi dekat Malaysia ni kalau contoh nak jual beli aku sebagai rakyat Malaysia kan. Okay. First of all aku tahu kalau aku rakyat Malaysia orang Melayu kita dapat harga Bumi Putra. Okay. Dan keduanya kebanyakan lah majoriti orang akan beli rumah macam landed gitu Okay. Rumah sebuah. Kalau dekat Malaysia juga kita pernah nampak contohnya dekat lepas custom tu JB belakang tu ada Petronas, kat sana ada apartment. So majoriti Malaysia akan pergi ke rumah sebuah dan apartment tu so called macam orang yang kurang berkemampuan contohnya. So demand tu lebih kat mana? Demand tu lebih kat mana kan? Okay, Kalau nak gunakan ejen lah. Okay, kalau gunakan ejen landed lah. Landed. Pasal taklah certain orang ni dia lebih kepada macam dapat rumah landed tu pasal dia dapat tanah. Kalau apartment tu just dapat rumah je lah, macam gitu je lah. Yalah. Lepas tu nak kena hadap dengan management dan benda semua. Yang saya jumpa kalau klien saya lah, saya tak tahu klien orang lain. Klien saya based on saya punya experience ramai orang nak landed. Sebab tu saya lebih review kepada rumah landed je. Macam pasal bila kita dah buat apartment dan benda semua ni macam kurang sikit kat situ. Tapi ada je orang tanya ada. Cuma tak sekuat rumah landed lah. Okay, faham. Tapi kalau kita tahu kat Singapura rumah landed memang mahal gila. Juta. Juta kadang-kadang untuk orang-orang macam kita memang kita mampu tengok je lah. Betul lah. Kalau dekat JB lah, kita tak JB harga dia berapa tu agak-agak dia punya range. Apa rumah apartment? Rumah landed lah. Landed. Landed range okay. Dia based on location lah. Kalau dia saya nampak kat sini kat Johor ni kan dia punya market price lagi dekat dengan CIQ lagi tinggi. Lagi dekat dengan apa? CIQ. Checkpoint lah. Singapura lah. Woodland. Woodland. Checkpoint. Checkpoint JB tu from JB tu Woodland tu makin dekat dengan dia makin tinggi harga. Berapa tu harga dia agak? So kalau contoh saya ambil satu lah paling dekat lah dekat Kebun Teh, Taman Pelangi. Busuk-busuk pun sekarang dah dekat 1 million plus. Oh busuk Busuk dia punya harga 1 million busuk. Ada yang boleh dapat dalam 700,000. Ada. Itu yang jauh sikit lah. Still ada kat Pelangi. Okay. Itu pun jarang-jarang jumpa lah bang. Tapi banyak tinggal pun yang 1 million plus punya harga lah lebih kurang. Kalau macam kita kat Singapura kalau nak beli rumah ambil loan, bayar loan bulan-bulan. Sama juga. Sama cara dia lah. Sama konsep. Sana itulah cash buyer tu diorang ni susah nak munculkan diri. Kebanyakannya saya jumpa memang orang nak beli secara loan lah. Kan? Paling-paling pun 90% lah. 90% loan. So another 10% diorang nak kena itulah down payment lah. Tak tahu macam mana kat Singapura. Kalau Malaysia macam gitulah. So macam Malaysia rumah 500,000 dan ke bawah boleh dapat full loan. Okay. As long as dia first buyer lah. Kalau atas 500,000 tak boleh dapat full loan. Okay Master nak tanya sikit. Kalau kat Singapura ni kita ada grant tau. Macam first time owner grant kita dapat 80,000. Lepas tu beli dekat dengan mak bapak dapat lagi 20,000. Kalau kat Malaysia government kasih lah this amount semua. Kalau kat Malaysia ada tak? Malaysia tak ada pula bang skim-skim macam ni. Oh tak ada lah. Tak ada grant dekat amat bapak. Tak ada. Oh tak ada Tak ada. Kita lebih kepada tu lah first buyer full loan. And then second time buyer 90% loan. So full loan tu that means 100% loan lah dia dapat. Loan lah. Tak perlu keluarkan. Teladap. Selele suara. Rabak kan. Nak dia punya tekak nak kena hantar pergi market. Betul. Teruskan. Aduh. Aku tak nak berbual lagi lah. Teruslah. Apa tadi aku cakap tadi? Lupa lah. Skim ni semua tak ada lah. Skim semua tak ada lah. Okay. Sambung. Oh, itu je.
Kebanyakan Singaporean, kita cakap pasal Singaporean Singaporean. Okay. You know, diorang especially bila dah berumur sikit tu, diorang nak duduk Malaysia. Kira they call it retirement scheme lah. Retirement lah dapat duit Singapore, kita ada CPF lah Betul. Dapat duit CPF tu, anak CPF. pun dah kahwin, dia beli rumah kecil kat Singapore, dia sewakan, dia cari rumah kat Johor. Ada tak kau dapat klien macam itu? Ada. Ramai? Tapi tak jadi beli lah. Kenapa? Tak ada. Just survey-survey lah. Survey-survey datang view orang kita apa semua ada. Saya jumpa. Banyak kosong ada lah. satu uncle ni. Dia ada dengan makcik. Dia bawa lah uncle ni pergi sana. Apa hubungan uncle dengan makcik? Oh, ini abang saudara saya. Abang tak tahu kan. Abang saudara saya cakap, saya bawa ada nak kat 5 rumah juga. Cerewet juga makcik tu. Uncle tu. Perempuan lah tak nak kan. So apa yang saya dengar dia punya cerita, dia pencen daripada Singapore. Memang dia cakap memang nak settle down kat JB lah. Malas nak duduk kat Singapore kan. Dengan tahu apa benda dia punya sebab. Dia kata nak lagi bebas. Bebas kat sana, makan apa semua murah apa semua kan. So itulah salah satu klien lah. Lepas tu ada lagi yang lain-lain. Tanya-tanya lah. Ramai lah tanya-tanya tu biasa lah. Banyak jugalah Singaporean yang banyak menanya dengan Mazda ni. Ramai. Okay. Tapi macam mana cara untuk Singaporean beli rumah kat JB ni? Cara-cara dia. In detail tu saya tak nak go in further lah. Cuma ni yang orang Singapore kena tahulah. Okay, kalau Singaporean kalau nak beli, first thing first kan, 30% deposit. Ini orang dengar ni 30%. 30%. Orang dengar ni 30%. Banyak okay, juga. Tak apalah masalah. Saya bagi tahu ni je dulu. Kalau dia okay, and then kita boleh talk in further lah. So pasal apa loan margin untuk Singaporean 70% je. Dia tak boleh bagi full loan. Yelah pasal Singaporean mana boleh beli rumah bawah 500,000. Itu for Malaysia je. I see. Okay. Tapi ada cara dia sebenarnya. Ada lah. Tak tahu nak boleh cerita beli. Singaporean anda boleh beli ni Bumi Putra kan. Dia tak boleh beli international lot. Dia tak boleh beli Bumi Putra. Betul. Bumi Putra tu untuk orang Melayu, Sabah, Sarawak. I see. Macam gitulah. Chinese and Indian tak boleh beli. So lagi senang untuk Singaporean sewa aje lah daripada membeli. Depends lah bang. Tengok kalau nak settle down, rasanya nak long term kat sini boleh je beli. Pasal harga pun kuat keras gak lah. 600,000 untuk apartment, 1 million for landed. Strata landed strata. Itu maksudnya yang ada management. Ada certain area 2 million, ada certain area 1 million. Macam tu. Tapi aku kira tadi kau cakap Singaporean nak kena deposit 30%. So kalau harga dia 1.5 million landed, kita Singaporean nak kena bayar 450,000 ringgit Malaysia cash. Ya. Mana aku nak cari? Itu persoalan dia. So tak boleh loan juga. Unless 30% tu aku loan dekat bank Singapore sendiri loan lah. Okay. Terpulang mudah bang. Terpulang lah, kan? Yang penting kena standby benda tu. I see. Ada lagi satu cara. Macam mana? Ada Boleh bilang kat sini ke? Badal je lah kan. Okay. Contoh harga rumah tu berapa? 1.5. Kita check market value nak dekat 2 million. Okay. And then 70% daripada 2 million tu lah kurang sikit dia pun. Ini cerita. Dia punya trick. Tak faham. Faham tak? Okay. Maksudnya 70% tu abang kira tadi daripada 1.5 kan. So kita dapat dalam 450 kan. Yes. 450 kan untuk dia punya down payment kan. Yes. Cuba kalau market value dia boleh dapat 2 million. Okay. Abang 70% daripada yang tinggi tu. Okay. Jadi kurang sikit dia punya kurang deposit sikit. tu. Ini salah satu cara nak kurangkan dia punya tu lah, down payment tu. Okay. Atau cara lain lagi. Apa dia? ada kan? Ini secret Secret lah. Table lah. Ada ground table dia. Tapi untung ke? Okay, aku tengah letak perspektif sebagai Singaporean minta maaf dulu. Kalau aku beli rumah dekat JB, and aku tahu like contoh beranak aku masih kat Singapore, aku dengan isteri saja yang dah tua pergi ke JB. Aku beli rumah kat sana. Tapi contoh aku beli rumah aku 55 tahun. Lat umur 70 tahun aku nak balik Singapore. Ada value ataupun market tak kalau aku tak nak tinggal sana lagi, aku nak jual rumah aku? Value sentiasa naik bang. Average dekat Malaysia ni 8% to 12% setiap tahun kenaikan harga.
Itulah kita dengar tu. Tapi buyer pula nak cari buyer. Contoh aku ni kat Iskandar. Okay, buyer tu kena fight lah. Aduh. Kena fight lah. Dia bukan mudah. It's not easy. Macam itu sebulan terus terjual kan. Tapi contoh macam Acap punya case tadi, dia cakap orang Malaysia boleh beli tak rumah Acap? Boleh. Boleh lah. Boleh. Oh, baik Singapore, baik Malaysian boleh beli. Boleh. I see. Pasal Singaporean beli kan international lot. Malaysian boleh beli international lot, tak ada masalah. Cuma apa aku rasa Cap macam kau punya rumah kau beli, tapi kau ni dah international lot, which is much more higher than Bumi Putra punya lot. So bila kau nak jual balik, why should a Malaysian buy your house when they can buy Bumi Putra, the cheaper one? So kau punya cuma maybe Singaporean je lah boleh beli. Kebanyakan lah. Yes. But it's hard to sell lah gitu That means kau punya pool of buyers will be lesser lah compared to Bumi Putra punya lot. Bumi Putra punya lot Malaysian semua boleh beli. Betul. And why should they go for international when they can buy Bumi Putra which is cheaper? Betul. Tapi aku nak tanya kau, macam bila kita jalan kat Puteri Iskandar punya area sana, aku nampak banyak rumah landed tau, Gelang Bata punya area. And dia masih vacant lagi. Banyak tanah dia luas bro. Kan? Banyak dekat lagi. Dekat mana bang? Dekat daerah kau tahu Gelang Bata Puteri Iskandar sana. Puteri Iskandar Puteri. Jalan ke arah apa dia panggil tu? Mana tu jap? Abang Anu tu ni. Sekeling punya area lah. Banyak rumah kosong lah sana dekat kat sana. Itu apa aku perasan lah. Faham. Betul tak? Ya. Betul. Kenapa rumah kosong kat sana? Ya, siapa je kan yang mampu kan. Pasal sana tu apa dia punya purpose? Kenapa buat kat situ? Main target dia orang kerja Singapore lah. Orang kerja Singapore, Singaporean kan. Yang normal ni, yang ke tengah sikit ni, nak pergi ke sana buat apa bang? Ada purpose kan. Developer buat kat situ. Sebab tu dia mahal market lah. dia je. Tapi memang challenging lah kalau nak jual kat sana kan. Ya ada challenge je Tapi ada je rumah terjual kat sana. Cuma take time lah bang. Bukan serta-merta punya jual lah. Tapi kita pernah tanya Wan Enzal lah pasal ni benda kan, ni hal ni bila menjual rumah tu. Let's say kalau macam ada klien, bahasa contohnya kau dah jual rumah ke Acap contoh habis tu lagi 1 bulan Acap komplain, rumah ni berantu lah. Ada tak pernah terjadi tempat kau punya case ni? Alamak. Ada. Pasal hantu ni memang ada bang. Kita seram Molek lah tu. Molek. Saya rasa Wan Azhar pun ada juga. Ada. Kita dengar yang kat Malaysia ni. Agent property, benda ni benda biasa lah. Memang kita orang memang adapt lah benda ni. Okay. Hantu tetek Hantu neneng bang. Neneng. Teruskan. Itu kena censored. Okay. So macam saya punya case, sewa lah. Sewa kebanyakan rumah macam sewa. itu. Rumah sewa kebanyakan macam itu. First thing yang mana, ada satu klien saya lah, ada sewa rumah dekat Medini area. Salah satu apartment lah. Saya tak nak sebut lah apartment apa kan, orang tak nak pula kan. Baru lagi apa benda semua cantik, dalaman dan benda semua. Maybe penghuni kurang kat situ. Lepas tu tak ramai orang nak sewa kat situ. Maybe disebabkan harga apa ke. And then klien saya ni antara yang ada boleh lah sewa itu kan dengan bajet dia. Saya bawa lah apa, dia pun on. And then bila time nak masuk baru 1 hari bang. 1 hari je? 1 hari. Dia contact saya, anak saya ada nampak Mazda. Allah. Melalap nangis tak boleh tidur. Jadi kita orang nak refund. Nak refund 1 hari duduk baru. Tu nampak apa bang? Saya tak nak cakap lah. Yelah perwatakan yang dia nampak tu, rambut hitam apa semua menjulur kan, dengan baju putih. Saya macam gitu lah. Saya kurang sikit benda-benda macam ni kan. Once deal. Saya cakap bang macam ni. Mana abang dah sign tau. Abang dah sign SPA pula, tenancy agreement. Tenancy agreement, deposit pun dah turun, kita pun dah bagi owner. Consider deal bang. Kita tak ada tulis dekat tenancy agreement ada hantu boleh keluar, kita refund. Tak ada. Mana ada tulis dalam tu. Bermakna dia tak baca betul-betul lah tu. Memang ya.
Memang je lah. Dia tak baca betul-betul lah. Okay. Lepas tu kita agent takkan explain one by one. Pabal lah. Kita just explain basic thing lah. Okay, bila nak masuk deposit, deposit ni akan dipulangkan selepas selepas move out. Macam gitulah basic thing lah. Okay, kalau ada kerosakan rumah ke apa, within 1 month kita adalah warranty. Macam gitulah basic thing. Tak ada sebut macam ada hantu boleh keluar apa semua kan. Melainkan ada disaster lah, macam bencana alam ke apa, maybe boleh pertimbangkan lah. Hantu-hantu ni memang tak ada. Jadi itulah ada komplain 1 hari je. Terus nak refund kan. Cakap tak boleh lah bang macam ni kan. Pasal kalau abang dah duduk kira pasal owner pun dah ambil deposit apa semua, mana boleh kan. Pasal kalau buat gini macam ni, rabak ni macam semua orang nak kena layan semua cakap ada hantu, malah tak ada hantu. Wah, macam juga sih. Tu ini yang biasa lah pada saya, biasa je. Lepas tu yang lagi satu rumah dekat area Angsana, ada satu apartment juga belah sana. Angsana. Capital City, benar enggak? Benar. Yang dah bankrupt tu. Bankrupt tak tahu pula. Capital City tu dulunya famous juga lah kan. Sekarang dah suram lah, dah tutup lah. Jadi keras juga kan kat situ. Sebelah dia ada apartment. Itu yang ada shopping center tu Sebelah dia ada apartment. Itu yang ada shopping center. Yang dah sekarang dah kosong tu Dah kosong. Oh, maybe kita pernah bypass lah. Dia ada Petronas kat situ. Betul lah. Okay, cakap je lah. kat situ lah. Jentayu Apartment nama dia. Kau cakap je. Okay. So Jentayu Apartment ni antara yang legend jugalah kat JB kan. Legend tak legend jugalah, belasan tahun lah. Jadi tenant saya ni dah duduk nak dekat 2 bulan lah. Duduk nak dekat 2 bulan. Lepas tu dia cerita benda sama juga lah. Wife dia nampak dekat toilet. Wife dia nampak. Wife nampak dekat toilet. Dia cerita detail. Mata merah, muka pucat, benda semua wife dia. Cerita balik kat husband dia. Lepas tu husband dia cerita balik kat saya. Bang, kalau hal-hal macam ni kan, apa yang saya boleh bagi pendapat, abang panggil orang ke bang? Ustaz ke apa ke? Panggil orang better lah bang kan. Pasal dari segi abang nak kena keluar rumah tu apa semua tu, saya rasa rugi bang, burn deposit abang ni. So pasal saya pun nak kena jaga hati owner ke bang. Kalau saya boleh dengar abang macam ni, owner pun dah tak percaya saya dah. Jadi apa yang kita boleh advise, abang try panggil orang yang pakar lah bab-bab ni kan. Ustaz ke siapa-siapa lah. Jadi dia pun dah panggil. Panggil baca-baca benda semua, kena lagi. Kena lagi. Kali ni ganas benda tu. Tak tahu lah saya nak percaya tak percaya kan. Saya kurang sikit. Jadi dekat Swiss ada macam merah-merah. Kat Swiss ada merah-merah. Lepas tu dekat balkoni siap macam ada darah. Lagi ganas kali ni. Tak tahu lah. Jadi kalau saya punya logical thinking, maybe orang ni nak bagi alasan kau tuang darah ayam ke benda ke. Yalah. Tapi kalau dari segi yang mistiknya, maybe tak tahu lah benda tu lagi ganas ke apa kan kat rumah tu. Ada tak dia ambil gambar ke dia tunjuk tempat kau? Ada tunjuk. Ada lah. Itu masa tu zaman saya baru start nak jadi ejen lah, dalam setahun lah. Saya buat sewa masa tu. Yalah, Fast income kan. Fast income. Macam-macam perangai lah. Lepas tu lagi kat mana itulah 2 lah yang saya hadap lah. Wah. Takkan ni lah. Yalah, bukan senang kan nak jadi seorang ejen ni Macam-macam mistik. Tapi dia tengok area jugalah kan. Aku rasa macam kalau kau cakap area Medini, daerah Second Link sana, dia memang sunyi pun sana. Betul-betul. Forest City pun. Forest City. Forest City. Ada juga experience je. Apa cerita? Lepas tu time maghrib. Saya tengah buat viewing ke apa macam ni? Buat viewing. Buat viewing benda semua. Saya masa tu dia ada satu, dia ada 2 side lah. Belah sini Star View, belah sini Atar Razia. Apa yang saya ingat lah. Belah Atar Razia tu antara yang paling sunyi, tak ramai orang. Dalam satu blok tu boleh nampak lah. Orang cakap time maghrib tu ada macam 2-3 rumah yang berlampu. Jadi semua rumah tu tak berlampu, gelap memang tak ada orang lah. Kan? So saya bawa klien ni dekat satu unit untuk disewakan. Saya terlupa nak off lampu benda semua. Saya pun dah turun. Aku macam terlupa nak off. Patah balik. Dah lalang tu saya semayang sekali lah. Solat sekali. Solat maghrib sekali dekat rumah tu. Yang di tengah semayang. Krek. Ada punya tingkap belah dapur. Tingkap belah dapur. Kuat betul angin. Tolak kek. Kali bila saya dah habis semayang, tak ada pula angin. Siapa yang tolak tingkap ni?
Kan. Saya fikir macam benda ni ada. Yalah, Kan? betul. Benda ni ada. Cuma itulah kita tak nampak kan. So crack. Lepas tu okey lah. Proceed je lah macam biasa, tutup lampu benda semua. Lepas tu ada bunyi kucing pula. Aduh. Dah tutup lampu, ngam-ngam nak tutup pintu. Alamak. Oh, ya. Cakap, bunyi kucing pula. Mana? Tapi tak nampak kucing tu. Tapi tak nampak kucing tu. So, bila saya search Google benda semua, benda ni dia boleh menyerupai. Dia boleh jadi haiwan, dia boleh jadi manusia. Betul. Mungkin time tu dia jadi haiwan, dia jadi kucing kan, tapi tak tahu kat mana dia punya keberadaan kan. Saya caw lah, belah terus. Ui. Itu je lah experience saya. Tapi kalau macam kau kerja keras macam gini, macam kita nak tahu juga like macam mana kau punya gaji. Dia commission dia macam Singapore kita tahu agent 2%, 1% jual beli macam gitulah. Okay. So kalau kat Malaysia, kat Johor tu macam mana? Dia percentage commission dia macam mana? Rasa lebih kurang je. Oh, sama juga, Saya worldwide sama. Contoh kalau kat Malaysia paling tinggi pun 3.24%, include tax lah, SST lah kalau kita panggil kat Malaysia. Service tax, SST. So malah nak cerita lebih lah. Itulah. Lepas tu markup benda semua kan, itu ada rule lah. Ada rule lah. Sebenarnya kat Malaysia tak boleh buat. Tapi kau boleh jual tanah bro. Tanah. Dah pernah jual tanah kat Malaysia? Tanah belum. Saya tak fokus tanah bang. Asal leceh, Tahun ni saya baru start. Saya ada collab dengan satu abang ni. Kita orang memang ada strategi lah. Strategi apa tu tak nak lah. Nanti takut lain tapau. Takut Wan Enzal dengar pula. Wan Enzal nak jual tanah tau. Tapi kalau dekat tanah Malaysia memang banyak vacant ke? Macam mana proses jual beli tanah? Vacant. Jual beli tanah, saya rasa dia ada rumit dia sikit lah. Kan? Dari segi loan pun 50% je loan margin. Lepas tu dari segi proses tu macam-macam juga. Ada punya orang-orang yang nak kena hadap benda semua. Dia tak macam jual rumah, straightforward sikit. Lepas tu kalau macam jual tanah ni, lebih macam saya nampak lah sini-sini lebih kepada cash buyer lah. Cash buyer. Memang orang ada duitnya nak beli tanah. Tak ada loan, jarang. Tapi kalau tanah pusaka pula macam mana? Tanah pusaka. Tapi kira macam parents dia dah tak ada. Okay. Lepas tu adik-beradik dah start bergaduh. Okay. Pernah macam Facing pernah macam terdengar tak cerita-cerita macam kalau pasal tanah, duit ni semua mesti adik-beradik mesti kadang-kadang ada yang macam tak ada, ni tanah aku, ini ni. Contoh macam gitulah. Benda ni famous bang kat Malaysia. Famous. Selalu bergaduh lah. Bergaduh Pasal hal kita apa Faraid orang cakap. kita nampak dekat drama selalu terjadi. Kalau betul-betul real life tu ada ke tak? Drama tu lah sebenarnya inspirasi pada benda real kan. Sebenarnya macam itu kat Malaysia. So kalau dari segi saya, tanah saya tak pernah hadap lah. Cuma rumah. Dia kata adik-beradik semua dah setuju. Jadi bila time nak proses, lain pula jadi. Yang si kakak pula tak nak proceed rumah ni. Lepas tu ada juga satu kes saya, rumah tu ada dua nama, mak dengan anak kan. Bapak dia dah meninggal, jadi dia orang dah lalu pusaka. Lepas tu tukar nama. Jadi si anak dia nak refinance tau. Refinance maksudnya kita nak loan lagi sekali rumah tu. Refinance. Jadi dia gunakan servis saya nak buat refinance benda semua. Jadi bila dah sampai satu tahap, mak dia call, bila masa anak saya tak ada bagi tahu apa-apa. Mak dia pun tak setuju lah dengan benda-benda ni. Alamak kan cakap. Okey lah, tak apalah, cancel lah. Dah buang masa lah gitu buang masa lah. Dah jumpa benda semua, dah minum. Kalau contoh kalau macam kes cerai pula macam mana? Itu very common. Kan? Very common kat Singapore, common lah. Okey, kes cerai biasanya saya tak ada kes lagi lah. Cuma ada yang macam minta jualkan rumah. Saya dah cerai dengan suami saya. Minta tolong jualkan lah benda semua kan. Macam itu lah. Cuma tapi gaduh-gaduh apa semua tak ada lagi facing. Biasa ada je saya dapat klien macam itu. Okey, Master. Kalau kat Singapura ni, kalau kes penceraian kan, rumah nak kena jual. Kalau kat Malaysia, lepas diorang bercerai, rumah tu diorang masih boleh simpan lagi ke ataupun nak kena jual? Government tahu tak? Macam Malaysian government tahu tak? Okay, diorang dah cerai, jadi rumah nak kena jual. Okey, dari segi perundangan boleh je simpan, tak ada masalah. Selagi dua orang tu masih bersetuju nak simpan rumah tu. Kontinu bayar lah. Sama bayar je. Boleh. Saya ada satu kes ni.
ada klien saya ni lah, dia dah lama berkahwin dengan perempuan ni, tak dapat anak tau. Jadi bergaduh mungkin pasal zuriat lah orang cakap kan. Tak dapat anak dah berapa tahun dah. Dia support saya. Klien saya ni start saya pada zaman jual perfume lah, benda semua, sampai jual rumah pun dia masih support lah. So dia bagi lah saya satu rumah ni. Kenapa nak jual ni? Saya baru bercerai ni isteri saya. Isteri saya tak bekas isteri saya tak setuju nak simpan rumah ni. Dia kalau boleh nak clear, tak nak ada kena mengena lagi dengan saya. Tapi nak ikutkan secara perundangan boleh simpan, tak ada masalah. Bukannya after cerai tu automatic rumah tu kena jual. Tak. Boleh, masih boleh lagi. Jadi diorang ni decide tak nak. Tak nak ada kena mengena, ada pasal dekat dalam geran tu ada 2 nama. Betul. Ada nama si husband dengan bekas wife dia. Jadi tu ada nak clear lah, settle down lah rumah tu. Saya jual lah. Senang juga Macam gitu je. Tak complicated lah. Singapura ni complicated. Macam gitu je. Ni kan. Tapi kalau sebagai Malaysian yang budak muda lah, yang baru kahwin nak nak ada rumah ni semua, macam kita ada CPF. Kalau kat Malaysia macam mana? Dia kena bayar macam mana tu proses pembayaran dia? CPF sana kita panggil KWSP ataupun EPF. EPF benar-benar. So EPF ni function dia kebiasaannya orang guna untuk keluarkan bila diorang nak bayar deposit ataupun legal fee. Boleh keluarkan berapa? 10% saja daripada harga loan. So 300 10% lah pada situ lah. Tapi tak boleh menggunakan untuk membeli rumah lah dia punya CPF tu. Itulah function dia. Itu je lah. 10% aja lah. 10% saja. Kalau joint loan husband and wife 5%. I see. Biasanya jadi tiap-tiap bulan tu bayar menggunakan EPF dia ataupun bayar cash. Lepas dia dah bayar 10% tu, tiap-tiap bulan dia punya bulanan dia let's say RM1,000. Dia nak kena bayar pakai cash ataupun dia boleh pakai EPF dia juga tu. Kalau dia ada EPF lagi kat dalam. EPF dah tak boleh kacau lah. Cash lah. Tujuan EPF adalah untuk membeli rumah saja. Deposit lah. Untuk bayar deposit ke, untuk apa-apalah settle down berkenaan dengan rumah tu. So bulanan menggunakan cash. Cash ke installment guna bank ke apa. Bank loan ni semua. Bank loan apa semua. Pasal apa, bila kita nak keluarkan duit KWSP tu ataupun EPF ni, pihak KWSP semua diorang perlukan documentation rumah. SPA dah stamping. Macam gitulah. Consent punya certificate dengan letter offer, loan offer. Jadi keluarkan buat apa? Memang untuk ni lah rumah. Tapi ada saya bayar, dia dah keluarkan, dia boleh guna untuk benda lain atau ujung-ujung sangkut nak bayar legal fee. Basah kepala. Dia cakap, saya tolong awak ni untuk sediakan documentation untuk settle down legal fee apa benda semua. Dia boleh guna untuk benda lain dulu. Alamak, dah sangkut dah. Aduh, kalau owner yang educated, dia boleh kenakan penalti kat buyer. Serius ada. Pasal dekat dalam SPA dah tulis kena settlekan benda ni sampai berapa bulan. Maksud kalau ada exceed time frame ni, memang boleh charge penalti kat buyer. I see. Contohlah kena 3 bulan. Kalau more than 3 month dah boleh charge Boleh. Okey, faham. Kesusahan sebagai seorang ejen rumah ni tempat JB ni susah tak untuk menjadi ejen ni? Dari segi susah kalau compare dulu dengan sekarang ni. Dulu dengan sekarang saya tak tahu lah. Kalau saya dengar pada sini-sini cerita dengan saya, kalau dulu pasal fighter tak ramai lah kan. Nak jual tu memang dia je lah. Orang memang nak kat dia je lah. Sama orang aja. Orang sama je lah. Adik-beradik pun beli dengan dia benda semua. Cuma sekarang ni competitors makin ramai. So nak dapat klien tu, orang cakap klien yang memilih. Bukan kita yang mencari klien lah. Susah dah. Kita mencari klien pun sampai kiamat. Sekarang klien yang memilih siapa ejen yang dia nak, yang boleh dipercayai lah orang kata tu. Kalau dulu tu post benda semua orang dah nak lah. Jadi yang benda semua. Tapi kalau dekat macam Singapura, kita tahu kalau beli rumah dia ada 99 years lease. 99 tahun, lepas tu terus bye-bye lah rumah tu. Kalau kat Malaysia beli, that means tu rumah kau semua selama-lamanya. Kalau kat Malaysia kita ada panggil 2, freehold dan leasehold. Freehold ni pegangan selama-lamanya. Maksudnya kita beli rumah kita ni, tanah dia tu adalah tanah milik kita juga selama-lamanya kita pegang. Sampai cuci-cuci benda semua. Ada juga tanah leasehold,
Sama lah macam Singapura, 99 tahun. 99 tahun pun ada. Okay. Kebanyakannya 99 tahun lah. So bila tamat leasehold tu, adakah rumah tu bye-bye? Tak. Ramai orang tak faham kat sini. Okay. Aku malas lah nak beli rumah leasehold lah, Master. Saya takut lah. Saya advice selalu macam ni lah. Bila dah tamat leasehold, apa perlu nak takut kan? Kita boleh renew. Boleh renew. Boleh. Lease ni maksudnya pajak tau. Bahasa Melayu kita pajak tanah tu. Tanah tu hak milik siapa? Abang Long kawasan lah. Kerajaan lah. Okay. Kerajaan punya tanah tu. Faham. Kan? Kita memajak dengan dia. Kalau sewa kan 1 tahun 2 tahun. Memajak ni kan lagi lama. Okay. Boleh renew, tak ada masalah. Okay. Wah, banyak kita dah belajar Tapi aku nak ucapkan ribuan terima kasih lah kepada Master Kung Fu yang sudi datang Betul. Borak dengan kita, share knowledge sikit lah. Thank you so much. Harap pendengar-pendengar yang dekat Malaysia tu dapatlah sedikit sebanyak information ataupun apa pelajaran lah. Daripada Master tentang jual beli rumah. Apa kalau kat JB boleh cari Master lah. Boleh. Tapi nak kena follow Master lah. Follow lah. Yeah. Watch out sikit. Tapi kalau sebagai ejen rumah yang termasyur kat JB ni orang kata, ada tak advice untuk Wan Enzal ni? Dia orang otai bang. Otai Dia orang 12 tahun. Betul. Mungkin Faizal punya advice kepada adik lah. Ya. Otai apa? Betul Advice apa, dia dah level atas pada aku rasa. I mean for marketing wise, I think he's much more better lah. And Wan Enzal pun tengah catching lah, tengah to catch up to do something different lah. Kita pun buat kelainan sikit lah. Kita tak nak jadi macam tadi yang Master cakap, ejen yang bagi informasi je. But it's a good one lah. It's a good feedback. Tapi Master, sebelum kita habis ni kalau orang-orang Malaysia yang nak jadi ejen, recommended ke tak? Ataupun kau pergi cek kerja lain lah? Okay, pasal saya pun rekrut juga sebenarnya. Siapa berminat nak menjadi ejen apa benda semua, boleh join saya. Kita akan jump from A to Z kan. It's an opportunity lah actually. Masih. So advice saya, siapa yang berani, siapa yang rasa nak ubah kehidupan, yang tahap ke lebih bagus, welcome lah. Pasal kita dalam game ni, kita memang kena jadi fighter lah. Tak boleh lemau-lemau apa, klien reject apa benda semua. Lepas tu dah down, dah tak nak buat kan. Semangat kena tinggi lah. Semangat kena tinggi lah pada ni. Kenyak sampai lunyai. Kenyak sampai lunyai tu, brother Azri. Tapi boleh jemput dia tu Azri. Azri Walters. Kau kenal lah? Tak kenal lah bang. Kenal lah. Maksudnya face to face tu tak lah. Siapa lah saya nak pandang kan. Sama lah kita. InsyaAllah lah tadi Tapi kalau kat Singapura, kalau kau dah kena hentak lunyai nak cek rumah betul. Tak tahu mana nak cek rumah. Nak cek siapa Zal? Carilah Wan Enzal. Macam mana nak cek Wan Enzal? Macam mana Zal? Boleh hubungi kami di phone number 91960066 atau boleh follow kami di IG dan di TikTok di Wan Enzal. Nice. Dan sekiranya kalau korang nak membeli atau nak menjual rumah, bolehlah mencari siapa? Mencari Wan Enzal. WhatsApp atau DM mereka sekarang juga. Dan sekiranya kalau kita berlima ni ada terkasar bahasa ataupun ada kekurangan, harap dimaafkan daripada hujung rambut ke hujung kaki. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Itu saja daripada kami. Rendah Lariki. Goodbye.